Didik TV KPM. Cikgu, objek yang saya pegang ni sebenarnya apa? Okey, itu adalah satelit, model satelit. Okey. Okey, Rina tahu tak apa tu satelit? Tahu cikgu, tapi sikit-sikit je lah. Boleh cikgu terangkan? Okey, boleh. Okey, satelit ni, okey, cikgu boleh tengok slide Okey, ada banyak fungsi. Okey, antaranya ada 6 yang cikgu senaraikan di situ. Okey, iaitu sebagai stesen angkasa, teleskop angkasa, satelit penderian jauh, satelit sistem penentu sejagat, satelit kaji cuaca dan juga satelit telekomunikasi. Ini antara fungsi-fungsi satelit lah. Okey. Baik, seterusnya cikgu. Okey. Seterusnya kita tengok juga satelit ni dia mengorbit bumi ataupun mengelilingi bumi. Dia ada 5 jenis orbit satelit. Orbit satelit yang pertama ialah orbit rendah bumi atau dikenali sebagai LEO. Okey, ketinggian orbit ni biasanya antara 180 hingga 2000 km. Okey, orbit yang kedua pula ialah orbit sederhana bumi, dikenali sebagai MEO, MEO. Ketinggian orbit ni biasanya antara 2000 hingga 35780 km dari permukaan bumi. Okey, orbit yang ketiga ialah orbit tinggi bumi, HEO. Ketinggian orbit adalah sama atau lebih daripada 35780 km dari bumi. Dan yang keempat ialah orbit geopegon. Okey. Ketinggian orbit ialah 35786 km dari satah orbit pada satah khatulistiwa. Dan orbit yang terakhir ialah orbit geosegerak, GSO. Okey, ketinggian orbit ni sama dengan geopegon tadi. Tak cuma perbezaannya ialah satah dia tu sudut kecondongannya terhadap satah khatulistiwa. Ini adalah jenis-jenis orbit satelit lah. Maksudnya cikgu kita ada 5 jenis orbit satelit. 5 jenis orbit satelit. Okey, kita baik, ada faham. 5 jenis. Okey, ini adalah pusingan dia. Mengorbit. Maksudnya satelit-satelit tu mengorbit. Yang paling hampir tu kita tengok tu LEO lah. Okey, LEO, MEO, HEO dan ada GSO dan GEO. Ini adalah pusingan-pusingan satelit mengelilingi bumi. Okey. Bentuk orbit pula ada dua jenis. Okey, ada orbit yang bulatan sempurna. Contohnya macam orbit geo. Dan satu jenis lagi ialah orbit yang berbentuk elips. Contohnya orbit MEO dan juga HEO. Ada dua. Okey. Apogee dan perigee pula ialah satu satelit dalam orbit elips. Maksudnya dalam satu pusingan satelit tu mengelilingi bumi, dia ada dua kedudukan. Kalau kedudukan orbit tu, kedudukan satelit tu dekat dengan bumi, maka kedudukannya ialah perigee. Kalau dua kedudukan yang tertentu je, apabila orbit tu jauh daripada bumi, kedudukan dia ialah apogee. Ada dua kedudukan. Kita boleh tengok kat sini. Maksudnya bila satelit tu mengelilingi bumi, bila kedudukan dia tu berhampiran dengan bumi, kedudukan tu dikenali sebagai perigee. Dan bila kedudukan dia tu jauh daripada bumi, dia dikenali sebagai apogee. Ada dua. Hubungan antara ketinggian orbit dengan halaju satelit. Semakin tinggi orbit satelit, semakin rendah halaju satelit tersebut. Maksudnya bila kedudukan satelit tu lagi tinggi, jadi dia punya daya tarikan graviti bumi dah semakin berkurang. Jadi dia punya halajunya semakin rendah. Hal ini demikian tu ada dijelaskan kerana daya tarikan graviti terhadap satelit semakin berkurang apabila ketinggian satelit semakin meningkat. Sebab itulah kalau kita berada di bumi, kita semua ada daya tarikan graviti, tapi bila di angkasa lepas dah tak ada daya tarikan graviti. Ini perbandinganlah contoh jenis satelit, ketinggian orbit dan juga laju satelit. Kalau kita tengok yang pertama tu, HEO tu, HEO tu maksudnya high kan? High Earth orbital tadi. Dia punya altitude tu, ketinggian dia ialah 35,780 km. Tapi laju dia tu semakin berkurang lah. Laju satelit tu bergerak mengelilingi bumi agak perlahan. Kerana ketinggian dia bertambah. Manakala MEO pula, kalau MEO altitude dia ataupun ketinggian satelit tu daripada bumi ialah 20,200 km. Halajunya ialah 13,900 km per jam.
Okey, maksudnya dia lagi laju daripada satelit yang mengorbit di Hiu tadi. Okey, dan yang paling laju ialah satelit yang berada di orbit Leo. Okey, kerana altitude dia rendah, 705 km dari bumi, dan laju dia lagi tinggi. Okey. Rina, ada apa-apa soalan ke nak tanya? Saya tadi sewaktu pembelajaran kita, cikgu ada menyentuh tentang kegunaan satelit itu sendiri. Tapi saya muskil dengan kegunaan dia sebagai penderiaan jauh. Mungkin cikgu boleh terangkan dengan lebih lanjut untuk pemahaman saya dan juga murid-murid? Okey, bagus soalan tu, Rina. Okey, satelit yang berfungsi sebagai penderiaan jauh ni, dia sangat penting dan signifikan untuk saintis yang membuat kajian. Sebabnya kita menghantar satelit ke angkasa lepas dan kita mengumpul data-data dari angkasa lepas dan dihantar ke pusat kawalan di bumi. Contohnya ketebalan atmosfera dan sebagainya lah. Cuaca. Itu adalah contoh-contoh kegunaan satelit penderiaan jauh lah. Baik cikgu, bagaimana pula kita nak tahu kedudukan stesen angkasa ni bila dia mengorbit bumi? Di mana terletaknya cikgu? Okey, stesen angkasa dia ada ke semua lapisan orbit. Tapi kalau stesen angkasa yang ISS tu dia berada di orbit Leo. Di luar permukaan bumi. Di altitude dia lebih kurang 705 km. Itu penerangannya. Jadi saya rasa bukan saja saya faham, murid-murid juga dapat ilmu berkenaan dengan apa yang cikgu terangkan sebentar tadi. Cikgu, kalau boleh cikgu ulas sedikitlah tentang satelit ini kan untuk pemahaman murid-murid dan juga saya kan dari segi fungsinya dengan lebih jelas cikgu. Boleh? Boleh. Okey, satelit ni memang kalau kita tengok tadi kan mula-mula cikgu dah tunjuk dia ada pelbagai fungsi. Contohnya dari satelit tu kita dapat cuaca, meramal cuaca, dan kita dapat juga ekosistem dari sana, perubahan cuaca semua kita dapat data dari sana. Dan juga satelit tu juga dia menyebabkan kita sistem telekomunikasi kita bertambah baik dengan adanya satelit. Tadi cikgu juga ada menyentuh bahawa bulan ini dia akan mengelilingi bumi. Ya, betul. Tapi saya nak tahu berapa lama yang mengambil masa untuk bulan mengelilingi bumi. Ya. Okey, Rina rasa berapa lama tu? Berapa lama cikgu? Saya tak Agak-agak pasti. Tak pasti. Saya tak pastilah cikgu. Okey, baiklah. Bagus soalan tu. Okey. Bulan mengambil masa lebih kurang 29 hari setengah untuk mengelilingi bumi. Untuk mengelilingi bumi. Untuk satu kitaran lah. Dia ambil masa 29 seolah-olah dia macam ada perkaitan dengan kalender kita juga kan cikgu? Bertukar satu bulan kerana bertukar 29 hari ataupun ke 30 hari. Ya, sebab tu bila kita nak mencerap bulan, hari yang terbaik, waktu yang paling sesuai adalah pada hari malam ke-29 tu. Malam ke-29. Nak mencerap bulan untuk tahu tarikh hari pertama untuk bulan baru. Maksudnya dahulu sebelum adanya kalender. Sebelum adanya kalender lunar ni lah. Kalender Cina semua tu kan. Sebelum adanya kalender tu macam itulah cara mencerap pengiraan dia. Baik cikgu. Dan bulan ni kalau nak tahu saiz dia dengan bumi tu lebih kurang 1/4 daripada saiz bumi. Kalau dibandingkan antara bulan dengan bumi, bulan tu 1/4 daripada saiz bumi. Okey, faham cikgu. Bulan tu sendiri pun dia berputar di tempat sendiri, di paksinya. Okey. Dari segi perbandingan saiz, matahari, bulan dan juga bumi dia bagaimana cikgu? Okey, perbandingan saiz tu biasanya dibandingkan kalau kita tengok tadi macam saiz bola keranjang kan. Matahari tu macam saiz bola keranjang. Okey, dia punya saiz dia. Manakala bumi pula lebih kurang kalau kita bandingkan saiz dia seperti sebiji guli. Dan juga bulan tu saiz dia adalah sebiji-biji saga tu. Okey. Jadi okey, kita dapat faham dengan lebih jelas. Terima kasih cikgu untuk penerangan tu dan kita cikgu lupalah tadi cikgu nak tunjuk hasil kerja murid tu. Satelit ni sebenarnya kan yang dalam ada di depan kelas saya ni. Ya. Tu adalah hasil kerja murid. Biasanya kalau untuk topik ni memang banyak memerlukan murid membuat pencarian sendiri dan juga banyak hasil kerja murid lah sebab projek-projek. Macam yang pertama tu murid cikgu tu dia telah buat satelit. Okey, dan yang kedua tu dia telah gambarkan yang bila satelit mengelilingi bumi dalam orbit elips.
kedudukan perigi dan juga apogee. Okey. Okey. Ini untuk memudahkan mereka memahami Untuk memudahkan tentang mereka tajuk ni, memahami sebab mereka dapat lihat sendiri objek maujud lah. Kan? Baik. Terima kasih cikgu. Kita nak berehat sekali lagi, boleh tak cikgu? Boleh. Murid-murid jangan ke mana-mana. Selepas ini kita akan teruskan pembelajaran dalam mata pelajaran sains semuanya di Didik TV KPM.